Mentality adalah asas kepada cara kita berfikir, bertindak, dan berinteraksi dengan dunia. Ia bukan sahaja menentukan sikap kita terhadap cabaran, tetapi juga mempengaruhi kejayaan dan kebahagiaan hidup kita. Namun dalam perjalanan hidup, kita mungkin menghadapi mentality yang tidak seimbang, mentality yang sehat dan mentality yang kurang sehat. Mari sahabatku, kita lihat ciri-ciri mentality yang sehat. Orang yang mempunyai mentality sehat seringkali menunjukkan sikap yang seimbang, fleksibel, dan positif. Mereka adalah individu yang mampu menerima perubahan, belajar dari kesilapan, dan terus berkembang. Pertama, fleksibel dan adaptif. Orang yang bersikap seperti ini, mereka mudah menyesuaikan diri dengan situasi baru dan terbuka untuk ide-ide berbeza. Mereka tidak terperangkap dalam satu cara berpikir, sebaliknya menyambut perubahan dengan tangan terbuka. Contohnya, Siti baru sahaja mendapat kerja baru di jabatan yang berbeza. Walaupun dia biasa bekerja dalam bidang pemasaran, dia bersedia untuk belajar teknik baru dalam jabatan keuangan dan cepat menyesuaikan diri. Namun sahabatku, seperti biasa, mari kita lihat sudut pandang kebaikan dan keburukan sikap ini. Kebaikan. Mereka yang fleksibel mudah menyesuaikan diri dengan perubahan dan dapat mengatasi pelbagai situasi yang berbeza. Ini membolehkan mereka bertindak cepat dalam menghadapi cabaran dan peluang baru. Keburukan. Kadang-kadang terlalu banyak menyesuaikan diri boleh menyebabkan kekeliruan atau kurangnya kejelasan dalam matlamat. Terlalu fleksibel juga boleh menyebabkan hilangnya identiti atau prinsip yang jelas. Kedua, optimis dengan reality. Mereka yang bersikap seperti ini mempunyai pandangan positif tentang masa depan, tetapi mereka tetap berpijak di bumi nyata. Mereka tahu bahawa kejayaan memerlukan usaha dan kesabaran. Contoh, Ahmad percaya bahawa dia boleh mencapai cita-citanya untuk menjadi seorang penulis. Namun dia juga tahu ia memerlukan banyak latihan dan masa, jadi dia tidak terburu-buru, tetapi tetap berusaha keras setiap hari. Kebaikan. Optimis membantu seseorang untuk melihat masa depan dengan harapan, sementara realiti memastikan mereka tidak terlalu terbawa dengan angan-angan. Ini memberi motivasi sambil mengelakkan kekecewaan. Keburukan. Kadang-kadang terlalu banyak optimisme boleh menyebabkan seseorang mengambil risiko yang berlebihan atau tidak mempersiapkan diri dengan baik untuk kegagalan. Ketiga, keyakinan diri yang sehat. Orang seperti ini biasanya mereka percaya pada kemampuan diri tetapi tidak sombong. Mereka tahu bila untuk mengakui kekurangan dan menerima bantuan dari orang lain jika perlu. Contoh, Sarah percaya dia mempunyai bakat dalam bidang muzik, tetapi dia juga tahu bahawa untuk berjaya, dia perlu terus belajar dan berlatih. Jika dia tidak tahu sesuatu, dia tidak takut untuk meminta bantuan dari guru muzik. Kebaikan. Keyakinan diri yang sehat membolehkan seseorang untuk mengambil cabaran, membuat keputusan dengan yakin, dan berinteraksi dengan orang lain secara positif. Keburukan. Terlalu yakin diri boleh membawa kepada kesombongan atau ketidakmampuan untuk mengakui kesilapan yang boleh menghalang perkembangan diri. Keempat, tahu bila perlu berusaha dan menerima. Orang yang bersikap seperti ini biasanya mereka berusaha sedaya upaya untuk mencapai matlamat, tetapi juga bijak menerima situasi yang di luar kawalan mereka dengan lapang dada. Contoh, Ali berusaha keras untuk mencapai matlamatnya menjadi jurutera. Tetapi jika ada sesuatu yang di luar kawalannya, seperti kegagalan ujian, dia tidak kecewa berlebihan. Sebaliknya, dia belajar dari kegagalan tersebut dan terus berusaha. Kebaikan. Mereka yang tahu bila untuk berusaha dan bila untuk menerima situasi lebih mudah menguruskan tekanan dan berusaha dengan bijak tanpa terperangkap dalam hal-hal yang tidak boleh mereka ubah. Keburukan. Kadang-kadang terlalu banyak menerima boleh menyebabkan kurangnya usaha dalam mencapai matlamat, dan ini boleh menghalang kemajuan. Kelima, emosi terkawal. Mereka yang bersikap seperti ini biasanya, mereka mampu menguruskan emosi dalam situasi sukar, tidak mudah terganggu oleh kemarahan atau kekecewaan. Contoh, Fatin mendapat kritikan daripada bos di tempat kerja. Walaupun dia rasa kecewa, dia tidak marah atau mengambil keputusan terburu-buru. Sebaliknya, dia menenangkan dirinya dan memikirkan cara untuk memperbaiki hasil kerjanya. Kebaikan, mengawal emosi membantu dalam membuat keputusan yang lebih baik, mengelakkan tindakan impulsif,
dan menjaga hubungan dengan orang lain dalam keadaan tenang. Keburukan. Terlalu mengawal emosi boleh menyebabkan seseorang menekan perasaan mereka, yang mungkin menimbulkan stres atau masalah emosi yang terpendam. Keenam, teguh pada pendapat tetapi terbuka untuk perubahan. Orang yang bersikap seperti ini biasanya, mereka mempunyai pendirian yang jelas, namun mereka tidak menutup telinga terhadap pandangan orang lain yang mungkin lebih baik. Contoh, Jamil percaya bahawa pendidikan adalah kunci kejayaan, tetapi dia juga terbuka untuk idea baru yang mengajarkan bahawa pengalaman hidup juga penting. Dia tidak menutup diri kepada pandangan lain, walaupun dia mempunyai pendapat yang kuat. Kebaikan. Teguh pada pendapat memberi keyakinan dalam membuat keputusan, sementara keterbukaan terhadap perubahan membolehkan seseorang berkembang dan belajar dari pengalaman orang lain. Keburukan. Kadang-kadang, terlalu terbuka untuk perubahan boleh menyebabkan kehilangan arah atau terlalu banyak dipengaruhi oleh orang lain tanpa berpegang pada prinsip sendiri. Ketujuh, keseimbangan dalam kehidupan. Orang yang bersikap seperti ini biasanya mereka menghargai kejayaan, tetapi tidak mengabaikan kesihatan, keluarga, dan kebahagiaan dalam hidup mereka. Mereka mencari keseimbangan dalam segala aspek kehidupan. Contoh, Lina bekerja keras di pejabat untuk mencapai matlamat kerjayanya, tetapi dia juga memastikan dia meluangkan masa berkualiti bersama keluarga dan menjaga kesihatan dengan bersenam setiap pagi. Kebaikan, keseimbangan antara kerjaya, keluarga, dan diri sendiri membawa kebahagiaan, mengurangkan tekanan, dan memastikan kejayaan dalam semua aspek kehidupan. Keburukan, dalam usaha mengekalkan keseimbangan, seseorang boleh merasa tertekan untuk memenuhi pelbagai tanggung jawab dan berisiko keletihan atau tidak memberi fokus yang cukup pada satu bidang. Bagaimana pula dengan mentaliti yang kurang sehat? Jom kita lihat ciri-ciri mentaliti kurang sehat, sahabatku. Sebaliknya, mereka yang mempunyai mentaliti kurang sehat biasanya terperangkap dalam cara berfikir yang negatif, statik, dan tidak produktif. Mentaliti ini dapat menghalang mereka daripada mencapai potensi penuh mereka. Pertama, mentaliti mangsa. Mereka sering melihat diri mereka sebagai mangsa keadaan dan tidak mampu mengubah hidup mereka. Mereka cenderung untuk menyalahkan orang lain atas kesilapan atau kegagalan mereka. Contoh, Farid selalu merasa dirinya tidak bernasib baik. Setiap kali ada masalah, dia menyalahkan orang lain atau keadaan tanpa melihat bagaimana dia sendiri boleh bertindak untuk memperbaikinya. Kebaikan. Kadang-kadang, mentaliti mangsa boleh memberi seseorang rasa simpati dari orang lain dan membantu mereka mendapat sokongan dalam situasi sukar. Keburukan. Sikap ini membataskan potensi diri kerana mereka terlalu banyak menyalahkan keadaan tanpa mencari penyelesaian atau memperbaiki keadaan mereka sendiri. Kedua, mentaliti tetap. Mereka percaya bahawa kebolehan dan potensi mereka tidak boleh berubah. Mereka tidak melihat kesilapan sebagai peluang untuk belajar dan seringkali takut untuk mencuba sesuatu yang baru kerana takut gagal. Contoh, Aisyah percaya dia tidak pandai dalam matematik dan tidak berusaha untuk memperbaikinya. Dia berfikir bahawa kemampuannya dalam matematik tidak boleh berubah walaupun sudah banyak kali dicuba. Kebaikan, seseorang yang mempunyai mentaliti tetap mungkin lebih berpegang pada prinsip dan keyakinan mereka, memberikan rasa kestabilan dalam kehidupan. Keburukan, ia menghalang pertumbuhan pribadi kerana mereka tidak terbuka untuk belajar atau berkembang. Mereka mungkin berfikir bahawa kemampuan mereka tidak boleh diperbaiki, menyebabkan kurangnya usaha untuk berubah. Ketiga, mentaliti bergantung. Mereka terlalu bergantung pada orang lain untuk menyelesaikan masalah atau mencari penyelesaian. Mereka merasa sukar untuk berdikari dan lebih suka mengharapkan bantuan daripada berusaha sendiri. Contoh, Zaki sering meminta bantuan orang lain untuk menyelesaikan tugasnya, walaupun dia mampu melakukannya sendiri. Dia selalu mengharapkan orang lain untuk membantunya menyelesaikan masalahnya. Kebaikan, orang yang bergantung mungkin lebih mudah mendapat sokongan dari orang lain yang boleh membantu mereka dalam situasi yang sukar. Keburukan, ketergantungan yang berlebihan boleh menyebabkan seseorang menjadi tidak berdikari, menghalang kemajuan pribadi,
dan membebankan orang lain yang sering membantu mereka. Keempat, mentaliti takut gagal. Mereka terperangkap dalam ketakutan terhadap kegagalan, sehingga mereka tidak berani mengambil risiko. Mereka lebih suka tetap dalam zon selesa, walaupun ia menghalang kemajuan mereka. Contoh, Maya mempunyai peluang untuk memulakan perniagaan kecil, tetapi dia terlalu takut jika gagal. Akhirnya, dia memilih untuk tidak mencuba sama sekali dan tetap bekerja dengan selesa di tempat kerjanya yang lama. Kebaikan, ketakutan terhadap kegagalan boleh membuat seseorang lebih berhati-hati dan memastikan mereka mempersiapkan diri dengan baik sebelum mengambil tindakan. Keburukan, ketakutan ini sering menghalang mereka daripada mencuba sesuatu yang baru, mematahkan peluang untuk berkembang dan mencapai kejayaan yang lebih besar. Kelima, mentaliti negatif. Mereka melihat dunia dengan pandangan negatif, sentiasa berfikir buruk tentang diri sendiri ataupun orang lain. Mereka sukar melihat kelebihan dalam diri mereka dan seringkali berasa tidak cukup baik. Contoh, Imran selalu berfikir bahawa dia tidak akan berjaya dalam apa-apa pun. Apabila dia mendengar berita baik tentang orang lain, dia merasakan mereka hanya bernasib baik, bukan kerana usaha mereka. Kebaikan, pandangan negatif kadang-kadang boleh membantu seseorang untuk lebih berhati-hati dalam membuat keputusan dan mengelakkan risiko yang tidak perlu. Keburukan, ia menghalang kebahagiaan dan kejayaan kerana mereka sentiasa melihat kekurangan atau kegagalan dan sukar untuk melihat peluang atau kebaikan dalam kehidupan mereka. Keenam, mentaliti hasad dengki. Mereka suka membandingkan diri dengan orang lain dan merasa cemburu apabila orang lain berjaya. Mereka lebih fokus pada kelemahan orang lain daripada memperbaiki diri sendiri. Contoh, Liza berasa cemburu setiap kali melihat rakan sekelasnya mendapat penghargaan. Sebaliknya, dia lebih suka mencari kelemahan orang lain daripada menghargai kejayaan mereka. Kebaikan, kadang-kadang perasaan cemburu atau hasad dengki boleh memberi seseorang motivasi untuk berusaha lebih keras agar mencapai apa yang dimiliki oleh orang lain. Keburukan, hasad dengki boleh merosakkan hubungan dengan orang lain, menjadikan seseorang berasa tidak puas hati dan menghalang mereka daripada menghargai kejayaan orang lain. Ketujuh, mentaliti cepat kaya. Mereka ingin mencapai kejayaan dengan cara mudah dan segera. Mereka mudah terpengaruh dengan peluang cepat kaya tanpa mempertimbangkan risiko atau usaha yang diperlukan. Contoh, Haris ingin menjadi kaya cepat, jadi dia melabur dalam skim cepat kaya tanpa memikirkan risiko atau akibatnya. Dia hanya mahukan hasil yang cepat dan mudah tanpa usaha yang jujur. Kebaikan, mentaliti ini boleh memberikan semangat untuk mencari peluang baru yang dapat memberikan hasil cepat, yang kadang-kadang membawa kejayaan dalam bentuk tertentu. Keburukan, ia boleh membawa kepada risiko kewangan yang tinggi dan keputusan impulsif serta kehilangan kestabilan dalam jangka panjang. Keinginan untuk cepat kaya sering mengabaikan usaha dan kerja keras yang diperlukan. Kelapan, perfeksionisme berlebihan. Mereka terlalu obses dengan kesempurnaan sehingga sukar untuk menerima kesilapan atau kegagalan. Mereka sering merasa kecewa dengan hasil yang tidak sempurna dan terperangkap dalam tekanan untuk mencapai segala-galanya dengan sempurna. Contoh, Sofia berulang kali mengedit projek kerjanya kerana dia mahu semuanya sempurna, walaupun tidak ada yang meminta kesempurnaan tersebut. Akibatnya, dia menghabiskan banyak masa dan akhirnya terlambat menyiapkan kerja. Kebaikan, perfeksionisme boleh memastikan seseorang menghasilkan kerja yang sangat berkualiti dan mencapai standard yang tinggi dalam apa yang mereka lakukan. Keburukan, terlalu berfokus pada kesempurnaan boleh menyebabkan stres yang tidak perlu, memakan masa yang terlalu lama untuk menyelesaikan sesuatu, dan membuat seseorang berasa kecewa apabila hasilnya tidak memenuhi harapan mereka. Kesimpulannya, mentaliti yang sihat bukanlah sesuatu yang datang dengan sendirinya, tetapi ia adalah sesuatu yang perlu dibangunkan dengan usaha yang berterusan. Untuk mencapai kehidupan yang lebih bermakna dan memuaskan, kita perlu berusaha untuk mengembangkan mentaliti yang fleksibel, positif, dan realistik. Hindari mentaliti yang membataskan potensi dan jangan biarkan kesukaran menghalang kita untuk terus maju. Sebaliknya,
terima setiap cabaran sebagai peluang untuk belajar dan berkembang, dan biarkan mentaliti sihat membawa kita ke arah kejayaan yang lebih besar. Dengan memahami dan mengenali ciri-ciri mentaliti yang sehat dan kurang sehat, kita boleh lebih peka dalam memperbaiki cara berfikir dan bertindak untuk kehidupan yang lebih positif. Okeylah sahabatku, terima kasih telah menonton sehingga habis. Semoga dalam video ini memberi manfaat dan membuka perspektif baru untuk kita semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten menarik yang akan datang. Sampai jumpa di video berikutnya. Sayonara.